Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, pada malam ini kita akan sambung untuk menjawab kertas 1 Bahasa Melayu soalan percubaan Negeri Sembilan. Baik, bahagian A. Grafik dan maklumat di bawah berkaitan dengan Pesta Buku Antarabangsa yang diadakan di Kuala Lumpur. Sebagai seorang setiausaha persatuan di sekolah anda, tulis sepucuk surat kepada pengetua untuk memohon kebenaran dan tujuan menyertai pesta buku tersebut. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Pesta buku antarabangsa dekat DBP kan? PWGC Betul? Dekat Bangi Cikgu pun pergi dah 5 tahun lepas. PWGC kan? Okey, jadi tengok dulu bahan dia bagi apa, maklumat yang diberikan. Okey. Yang pertama ni, nampak sini. Ni dia. Ini dia bagi macam satu poster. Poster Dia tulis Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur International Book Fair. Tempat dia dekat mana? Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTCKL. Tarikh 3 hingga 12 Jun 2022. Masa 9 pagi hingga 10 malam. Jadi ini dia bagi maklumat Pesta Buku Antarabangsa yang diadakan lah. Okey, lepas itu bahan yang kedua pula. Dia bagi tentatif ataupun jadual. Okey, masa 9 pagi hingga 11 pagi. Aktiviti yang diadakan, pertandingan menulis esei, dan juga pertandingan bercerita, kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Program pada sebelah petang pula, 2:30 petang hingga 4:30 petang, bicara bersama tokoh bahasa. Okey, siapa dia tokoh-tokoh bahasa yang kamu kenal? Siapa tahu? Tokoh-tokoh bahasa yang terkenal di Malaysia. Selain yang kita tahu sebelum ni Zakbar kan? Zakbar. Siapa lagi? Kalau ikut sejarah banyaklah Tun Sri Lanang, Hamzah Fansuri, Abdullah Munshi. Itu tokoh-tokoh yang terdahulu kan? Ada tak lagi tokoh-tokoh bahasa Melayu masih hidup? Profesor Emerita Datuk Dr. Nik Safia Karim kan? Siapa lagi? Banyak lah sebenarnya. Tunku Abdul Rahman. Itu tokoh kemerdekaan. Lain. Okey, pada pukul 5 petang hingga 6:30 petang, aktiviti yang dianjurkan kuis bahasa dan program bijak bahasa. Juga terbuka kepada sekolah menengah dan sekolah rendah. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali. Dipetik daripada Akhbar Berita Harian. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 merupakan anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Persatuan Industri Buku Malaysia. Keadaan ini memberikan peluang kepada murid untuk mewujudkan jaringan dengan pihak luar seperti Karang Kraft dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata Mingo Hotel lah.
Okey, nak pergi sehari ke? Okey. Biasanya kalau rombongan sekolah ni dia sehari je lah. Sehari je biasanya. Jarang lah dia takkan nak sewa hotel lah pula. Kan kalau kita nak menetap kat sana. Ya betul, Penang ke KL jauh. Penang ke KL, cikgu pernah drive Penang ke KL. Cikgu drive 5 jam baru sampai. 5 jam daripada dalam pulau tu, Georgetown ke Damansara, ke Sungai Buloh lah, 5 jam lah. Kalau cikgu naik train, ETS, daripada Bukit Mertajam ke KL tu 3 jam setengah. 3 jam setengah tu ke Sungai Buloh lah. Kalau sampai ke KL Central, 4 jam. Memang jauh. Cikgu selalu juga ulang-alik KL Penang. Ya, kalau jam tu boleh pergi 7 jam lah, 7 jam. Okey, jadi kita kena analisis dulu macam biasa. Kita kena analisis. Okey, sebelum kita analisis, kita kena tengok tema dia. Tema ataupun tajuk. Tema ataupun tajuk dia. Okey, apa dia tajuk bagi karangan ini? Tentang apa? Tengok dekat bahan ni je. Dalam soalan dah bagi tahu dah. International Book Fair. Itu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia apa? Ya, Ain Solehah, bagus. First time dengan nama Ain Solehah. Pesta Buku Antarabangsa. Pesta Buku Antarabangsa. Bagus. Okey, dah tahu tema. Seterusnya apa pula? Fokus isi dia. Fokus isi ataupun apa yang perlu ada. Apa yang perlu ada? Okey, biasanya kalau kita buat karangan biasa kan, mungkin faktor, langkah, kesan. Kalau surat kiriman ni apa dia? Alamat kurang tepat. Apa yang dia nak ialah dia punya format dia. Dia punya format dia. Tentang apa? Ni dia Alamak. Hilang pula. Okey, kejap kelas kejap dia lari pula dia punya phone ni. Okay, sorry cikgu terpaksa off camera sebab dia hang sikit. Okay. Okay, ni dia memohon kebenaran dan tujuan menyertai pesta buku tersebut. So itulah dia fokus isi dia. Jelas? Memohon kebenaran dan tujuan menyertai pesta buku antarabangsa. Lepas itu format dia. Format dia format apa? Format dia ialah surat. Surat Kenapa surat? Nampak dia beritahu kat sini. Nampak tak?
tulis sepucuk surat. Kalau surat, dia ada dua saja, sama ada surat kiriman rasmi ataupun surat kiriman tidak rasmi. Macam mana tahu rasmi? Sebab pihak yang kita hantar surat tu ialah pengetua. Kalau kita hantar dekat pengetua, maknanya itu merupakan urusan rasmi. Jadi kita gunakan surat kiriman rasmi. Jelas? Okey, ingat lagi tak format dia macam mana? Ingat? Ya, ingat lagi tak? Ingat kot. Okey, tak apa. Cikgu terangkan balik. So, ini merupakan surat kiriman rasmi jenis kebenaran. Kebenaran. Kenapa kebenaran? Dia bagi tahu dekat sini, nampak? Dia nak memohon kebenaran. Okey, sekejap. Alright. Sebab surat kiriman ni dia ada banyak jenis tau. Ada banyak jenis. Contohnya, cikgu pernah cerita sebelum ni, surat aduan, surat permohonan maaf, surat bantahan, surat tunjuk sebab, surat rayuan, surat ucapan tahniah, surat memohon kebenaran, surat cadangan, surat mohon pengecualian, ada banyak. So, ini merupakan surat kebenaran. Okey, jelas Okey, contoh karangan surat rasmi kebenaran. Okey, contoh gambar dan maklumat di bawah menunjukkan keistimewaan batik Malaysia. Okey. Sebagai setiausaha Persatuan Seni Kreatif dan Budaya sekolah anda, tulis pucuk surat kepada pihak sekolah untuk memohon kebenaran mengadakan bengkel mencanting dan mewarna batik bagi ahli-ahli persatuan dan menyatakan kelebihan yang diperoleh daripada bengkel tersebut. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baik. Tengok dulu bahan yang dia bagi. Dia ada bagi dua bahan seronok mencanting batik. Okay, siapa nak baca bahan yang pertama ni? Sebab kalau kamu dengar cikgu baca, risau kamu bosan. Okay, siapa nak baca? Baca saja. Benda yang paling senang. Cikgu tak suruh kamu menyanyi pun. Siapa nak baca? Quratul Ain ni. Boleh? Okay, suara cikgu jelas ke ni? Okey. Siapa nak baca ni? Isya. Okey, tak apa, tak apa. Siapa nak baca? Bagi Chan kat. Tak apalah, sengau pun sengau, tak apa. Boleh, 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 boleh. Pendek je. Okey, Isya. Boleh buka mic. Hello cikgu. Okey, baca yang ni, penduduk. Penduduk di negara kita menggunakan batik secara meluas. Batik digunakan untuk membuat baju, kain sarung atau batik lepas. Batik juga digunakan dalam majlis-majlis formal dan majlis keramaian. Selain dibuat pakaian, batik juga digunakan sebagai perhiasan, alas meja, cadar, sarung kushin, tudung kepala, alas televisyen dan lain-lain lagi. Okey, terima kasih Isya. Okey, Isya daripada mana Isya? Daripada negeri mana? Selangor. Selangor dekat mana? Tapi duduk Kedah. Kajang. Kiranya Kedah ni rumah siapa? Rumah nenek ke? Ataupun rumah mak saudara ke?
Oh, okey okey baru pindah Kedah. Okey baik 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 faham faham. Okey jadi bahan satu ni dia beritahu. Oh, okey. Dia kata penggunaan batik ni penggunaan batik ni sangat meluas di Malaysia. Sebab apa? Sebab memang kita gunakan batik ni dalam majlis-majlis formal ataupun majlis-majlis keramaian. Keramaian tu macam kenduri kan. Okey. Kat rumah pun kita pakai batik juga kan. Macam mak ayah kita, mak ayah, ayah pula, sorry. Mak kita pakai kain batik Biasanya orang tua lah yang suka pakai kain batik ni. Macam orang muda sekarang yang tak suka pakai kain batik, betul tak? Dia lebih suka pakai seluar. Kan? Pakai seluar. Tidur pun pakai seluar. Oh, tak habis-habis isteri tu. Sebab cikgu perhatilah perempuan sekarang yang muda-muda tak suka dah pakai kain batik. Tak tahu kenapa. Tapi yang penting apa ni, batik ni memang tak pupus lah. Maknanya masih ramai lagi yang pakai. Sebagai contoh penyewa awam kan. Penyewa awam ni dekat Malaysia memang setiap hari Khamis mereka akan pakai baju batik. Memang macam tu. Dia punya apa ni, peraturan lah. Dia ada dalam keliling kan. Hari Isnin, hari Selasa baju kemeja. Hari Rabu baju korporat. Hari Khamis baju batik. Hari Jumaat baju Melayu. Memang macam tu. Sebenarnya pakaian batik ni memang pernah jadi trending lah kan. Waktu zaman kemunculan kumpulan Masdo kan. Ingat tak? Waktu mula-mula Masdo famous. Memang waktu tu lelaki lah kan. Memang trend lah pakai baju batik. Tak silap cikgu tahun 2018 ke Cikgu tak ingat 2018 kot. Waktu tu kumpulan Masdo memang tengah mencanak naik. Memang trend lah pakai baju batik kan. Sekarang ni kumpulan Masdo dah slow sikit. Sama lah, tak kisahlah baju batik ke kain batik ke. Semua batik. Okay. Itu dia bagi maklumat lah tentang batik ya. Maknanya batik digunakan untuk digunakan waktu bila, apa jenis-jenis kain batik dan apa kegunaan kain batik. Okey, bahan yang kedua. Siapa nak baca bahan yang kedua ni? Dia ambil daripada Akhbar Harian Metro. Siapa nak baca? Ada lelaki tak kat sini? Macam tak ada lelaki pun. Mujahid. Ramai perempuan Rachel. Betul ke Rachel? Wafi. Sikit yang perempuan. Afiq Faiz. Afiq Ryan. Siapa nak baca? Okey, Afiqah. Bagus, Afiqah. Afiqah, okey. Boleh baca. Program ini memberikan pendedahan dan pengetahuan asas berkenaan proses pembuatan batik canting secara praktikal. Selain itu, program ini dapat membantu mencungkil bakat baharu untuk diketengahkan pada suatu hari nanti sekaligus mempromosikan keindahan batik kepada rakyat. Okey, terima kasih Afiqah. Afiqah dari mana? Selangor. Oh, Selangor juga. Selangor dekat mana? Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. Kuala Selangor best lah, kawasan kampung. Rumah kat Kuala Selangor mahal tak? Rumah-rumah double story ke mahal tak kat sana? Mak saya kata mahal. Mahal Sebab cikgu tengok, cikgu ada plan juga nak duduk Selangor, tapi cuma rumah kat Selangor mahal lah. Rumah double story, rumah 2 tingkat pun 500,000, 600,000 mahal. Memang sebab itulah ramai orang Selangor duduk dekat apartmen kan, kondo. Sebab rumah atas tanah ni memang mahal.
Walaupun Kuala Selangor pun mahal. Tapi kos harga hidup dekat Kuala Selangor tu rendah ke tinggi? Okey lagi lah kan. Kawasan Selangor yang seronok ialah kawasan-kawasan kampung lah. Kuala Selangor, Tanjung Karang, Sekinchan, apa lagi? Batang Kali, Ulu Bernam. Itu okey lah kan. Okey. Jadi bahan yang kedua ni dia cerita pasal apa? Dia kata program apa ni? Program bengkel mencanting dan mewarna batik ni memberikan pendedahan dan pengetahuan asas berkenaan proses pembuatan batik canting secara praktikal. Selain itu, apa dia punya tujuan dia? Membantu mencongkel bakat baharu dan mempromosikan keindahan batik. Okey. So, tengok macam mana dia buat. Okey, tema dia ialah seni kraft tangan Malaysia. Tema dia ialah seni kraft tangan Malaysia. Macam mana tahu dia punya tema ada seni kraft tangan Malaysia? Tengok kat sini tentang batik. Batik So batik ni merupakan satu dia bawa industri kreatif ataupun seni pembuatan. Jadi seni kraft tangan Malaysia lah. Kan, kraft tangan ni banyak tau. Batik, songket, tekat, apa lagi labu sayung, tudung saji, gadang, apa lagi banyak lagi dalam peralatan logam pun seni kraft tangan juga. Contohnya keris, parang, macam-macam apa lagi golok. Kita juga ada juga industri perkayuan, senduk kayu nibung, rotan. Kita juga ada kayu-kayuan, kayu tas, raja kayu, buluh tumpat. Macam-macam lah. Setiap negeri dekat Malaysia ni ada dia punya kraft tangan masing-masing. Cikgu ada pengetahuan sikit lah sebab cikgu pernah bekerja sebagai penjual barang yang kraft tangan. Cikgu pernah, makna cikgu dah explore lah seluruh Malaysia kan, penjual barang yang kraft tangan. Anyaman, tikar mengkuang. Tikar mengkuang mahal. Beg mengkuang pun ada juga, beg mengkuang. Cikgu pernah jual beg mengkuang. Cikgu kerja kraft tangan ni tahun 2014 sampai 2015. Setahun juga cikgu kerja kraft tangan. Memang best. Cikgu pernah lah join dekat ni lah, apa ni, Jalan Kolej Bukit Bintang. Hari kraft tangan kebangsaan. Kan, setiap tahun ada kan. Tak salah cikgu bulan 4 kot, dekat Jalan Kolej Bukit Bintang. Dekat kat mana Jabatan Kraft Tangan tu, kat situ. Memang best. Kat situ dia buat macam pesta tu seminggu kot. Maknanya seluruh Malaysia datang. Maknanya kraft tangan daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Terengganu, daripada Perak, Kuala Kangsar, memang semua dia macam menjual barangan kraft tangan kat situ. Memang best. Wow Kelantan. Wow tu Pantai Timur lah, tak tahu Terengganu ke Kelantan, mungkin sama je kot. Okey. Baik, fokus consider 5W1H ni teknik What, who, where, when, how. Okey, format dia lah surat kiriman rasmi. Okey, teknik 5W1H ni apa dia? Yang pertama ialah apakah, what. Yang pertama ialah what. What.
Apakah program yang dijalankan? Bengkel mencanting dan mewarna batik. Okey, yang kedua. Siapakah yang terlibat? Who? Siapa yang terlibat? 30 peserta daripada ahli Persatuan Seni Kreatif dan Budaya. Okey, yang peserta ni kamu sendiri yang decide berapa orang peserta yang kamu nak buat. Okey. Yang ketiga, bilakah? When? Bilakah program ini dijalankan? When? Bila? Pada cuti persekolahan akhir tahun. Okey. Di manakah? Di manakah apa dia? Where? Di manakah? Di bilik seni. Apa tujuan? Oh, maknanya dia buat kat sekolah je lah. Okey, apa tujuan? What, who, when, where? Apakah what juga ni? Apakah tujuan dia? Untuk mendedahkan keistimewaan batik Malaysia dan kebaikan ilmu yang berkaitan dengan batik. Okey, yang terakhir sekali ialah bagaimana ialah how. Okey, how bagaimanakah program ini dilaksanakan? Cara bengkel ini dilaksanakan ialah guru pakar akan membuat demonstrasi tentang tentang teknik mencanting dan mewarna batik dengan betul. Okey, guru pakar ni maknanya guru, apa dia guru yang pakar dalam mencanting batik ni? Guru subjek apa? Guru subjek pendidikan seni. Memang guru pendidikan seni memang semua jenis lukisan dia boleh buat. Sebab waktu di universiti memang mereka explore semua jenis lukisan. Okey. Seni susah. Bukan susah atau seni ni memang susah. Tapi kalau orang yang minat tu tak susah. Dia akan jadi macam mana? Bila orang minat tu dia tak susah dan dia mudah nak buat. Sebab memang minat dia. Memang passion dia. Kalau kamu tak minat seni, jangan ambil. Seni tu untuk mereka yang minat. Minat. Cikgu minat seni tapi cikgu tak ada peluang nak masuk bidang seni. Okey Okey, jelas tak yang ni? What, who, when, where, what, how. Jelas tak ada mohon dah, tak ada masa nak mohon dah. Ada cikgu PM dah pun. Okey, sekarang kita lihat pula format surat kiriman rasmi kebenaran. Okey, yang pertama macam biasa, ini alamat apa ni? Alamat pengirim ke alamat penerima? Alamat pengirim surat ke ataupun penerima surat? Okey, tengok siapa. Okey. Nampak sini, tengok balik. Nampak. Sebagai setiausaha Persatuan Seni Kreatif dan Budaya Sekolah, anda tulis pucuk surat kepada pihak sekolah. So, alamat pengirim. Right. Orang yang tulis surat. Okey, bagus Aisyah. Alamat pengirim. Seterusnya, kita tulislah dia punya alamat Persatuan Seni Kreatif dan Budaya, nama sekolah, postcode dan nama daerah ni huruf besar dan garis panjang. Seterusnya, kita buat garis panjang macam ini, ada space dan kita buat alamat penerima. Siapa yang menerima surat? Dah tentulah pengetua. Kalau lelaki, tuan pengetua. Kalau perempuan, puan pengetua. Alamat sekolah, postcode, daerah, huruf besar dan garis, seterusnya tahun. Silap ni. Ni silap kelas bukan tahu kat sini
Sebenarnya tahun itu dekat sini tau. Ni kat sini. Ada kesilapan waktu cetakan Okey Tarikh ini kena tulis tarikh, kita tulis surat. Dan lagi satu bulan ni bulan tu kita tulis dalam bentuk perkataan. Bukan dalam bentuk huruf fikir Koko tak sesuai. Apa-apa pun kebenaran tu di atas pengetua. Tapi boleh juga sebenarnya, boleh juga. Boleh. Sebab cikgu pernah buat program pengakap, cikgu hantar surat dekat fikir kurikulum. Boleh juga. Sebab fikir kurikulum yang akan luluskan, lepas tu baru kita hantar kepada PPD. Okey. Boleh bagus ini. Okey, seterusnya ini namanya panggilan kehormat, ya, panggilan kehormat. Panggilan kehormat tuan. Kenapa tuan? Sebab dia lelaki. Kalau pengetua perempuan, puan. Okey, tajuk tajuk surat kita mesti ada frasa memohon kebenaran. Kenapa ada frasa memohon kebenaran? Sebab ini ia merupakan surat kiriman rasmi yang bertujuan untuk memohon kebenaran. Nampak kat sini? Untuk memohon kebenaran. So, kita mulakan tajuk kita dengan memohon kebenaran. Memohon kebenaran, apa dia? Mengadakan bengkel mencanting dan mewarna batik. Cuba kamu perhatikan semua awalan perkataan huruf besar. Nampak huruf besar kan? Okey, lagi satu. Kata tugas ataupun kata seni nama huruf kecil. Dah siap tajuk, kita gariskan. Okey, seterusnya kita buat pendahuluan. Okey. Pendahuluan untuk surat kiriman rasmi dia lain sikit. Okey Dia ada ayat format. Ni dia, ayat format. Kena hafal. Merujuk perkara di atas, saya. Contohlah saya tulis dah nama kamu kan sebagai setiausaha kan. Setiausaha Persatuan Seni Kreatif dan Budaya. Memang tugas setiausaha yang tulis surat, bukan tugas pengerusi persatuan kena ingat. Urusan surat menyurat semua urusan setiausaha persatuan. Ingin mohon kebenaran, nampak? Untuk mengadakan bengkel mencanting dan mewarna batik. Itu saja ayat format. Kalau tak nak kerja lebih, jadi naik pengurusi. Biasanya naik pengurusi dengan gantung sikit. Okey, seterusnya ayat rangsangan. Bengkel yang akan dikendalikan oleh guru pakar pendidikan seni visual ini akan diadakan pada cuti persekolahan akhir tahun nanti di bilik seni. Apakah maksud ayat rangsangan? Cikgu dah ulang banyak kali. Ayat rangsangan ni tentang tema. Tema dia tentang apa? Tema tajuk tentang kita nak adakan bengkel mencanting batik dan mewarna batik. Ini dia bengkel. Kita cerita tentang bengkel. Bengkel tu dikendalikan oleh guru pakar pendidikan seni visual. Bila nak buat? Pada cuti persekolahan akhir tahun. Di mana? Di bilik seni. Lepas tu kita bagi tahulah butiran. Butiran bengkel. Bengkel ini akan dihadiri oleh sejumlah 30 orang peserta daripada ahli Persatuan Seni Kreatif dan Budaya. Yang terakhir ialah ayat arahan. Bengkel ini mempunyai beberapa tujuan. Dan cara bengkel ini dilaksanakan adalah melalui teknik demonstrasi. Okey. Baik. Selesai pendahuluan, kita terus kepada isi.
Okey, nampak. Tadi dia bagi dia punya dia punya ayat arahan, tujuan dan juga cara. Cara bengkel ini dilaksanakan. So, perenggan yang kedua kita cerita pasal tujuan. Apa tujuan dia? Okey, perenggan yang ketiga kita buat ayat tentang cara. Cara tu maknanya bagaimana bengkel itu dilaksanakan ataupun macam mana bengkel itu dianjurkan. Okey, tengok yang kedua. Okey, untuk masuk isi letakkan nombor 2 dan ada space. Okey. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk mendedahkan keistimewaan batik Malaysia dan kebaikan ilmu yang berkaitan dengan batik kepada peserta. Nampak? Kita ambil idea daripada bahan yang kedua. Nampak tak? Kita ambil bahan idea dia. Pendedahan dan pengetahuan asas berkenaan proses pembuatan batik canting secara praktikal. Nampak? Kita ambil idea daripada bahan. Bahan tu bukan buat hiasan. Kita kena ambil idea. Okey. Ayat huraian. Okey, kita bagi huraian. Kita bagi sebab. Dia kata, melalui bengkel ini, murid akan sedar. Maknanya apa kesan bengkel tersebut? Sedar bahawa batik mempunyai nilai estetika. Estetika tu maknanya nilai-nilai kesenian yang tersendiri serta mampu menarik keadaan pelancong ke negara kita. Kan? Kalau kau perhatikan, Mak Saleh lah, tengok Mak Saleh selalu suka dengan batik. Kan? Memang suka dengan batik. Ayat impak. Ayat impak tu maknanya ayat kesan. Apa kesan dia? Hasil daripada bengkel yang dianjurkan ni. Hasil daripada bengkel ini diharapkan murid akan meminati seni batik dan bakat yang terpendam dalam seni mencanting dan mewarna batik akan dapat diketengahkan. Okay, perenggan yang ketiga, cara. Cara bengkel ini dilaksanakan ialah guru pakar akan membuat demonstrasi. Demonstrasi itu macam tutorial lah. So tutorial dalam bahasa Melayu adalah demonstrasi tentang teknik mencanting dan mewarna batik dan yang betul. Okey, huraian dia. Selepas murid melihat dan memahaminya, murid akan menjalankan aktiviti mencanting dan mewarna batik dengan bimbingan guru pakar tersebut. Guru pakar ni lebih kepada guru cemerlang lah kan. Okey, ayat 4. Apa kesan dia? Melalui tunjuk cara ini, ahli-ahli persatuan akan mendapat ilmu baharu yang dapat dimanfaatkan pada masa hadapan. Okey, AP ayat penegas. Oleh hal demikian, bengkel ini memberikan manfaat yang tidak ternilai kepada para peserta nanti. Okey. Kesimpulan. Kesimpulan kita buat ayat harapan. Saya berharap agar permohonan untuk mengadakan bengkel ini mendapat kebenaran dapatan daripada pihak tuan. Segala pertimbangan dan sokongan daripada pihak tuan didahulukan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Demonstrasi. Okey, nak apa ni? Confirmation, tengok dekat PRPM. Ya, betul lah. Betul-betul. Bagus Isha. Ada S demonstrasi. Bagus, ada S. Ni salah eja ni. Demonstrasi. Bukan demonstrasi, demonstrasi. Okey, bagus Isha. Okey, settle. Kita buat pengakuan lah, yang terakhir. Sekian. Okey, ni pengakuan sekian. Okey, lepas tu kita yang benar tanda tangan nama huruf besar, nama penuh huruf besar dan kita tulis jawatan kita dan nama sekolah. Itu saja. Sangat mudah kalau surat kiriman rasmi. Senang ke susah?
Kalau kamu nak tahu lebih lanjut tentang surat kiriman rasmi ni, sekejap Okey. Kamu boleh dapatkan buku ni. Modul karangan terbaik BIM SPM. Ini untuk karangan bahagian A. Karangan bahagian A. Buku ni cikgu tulis secara bersama dengan guru-guru seluruh Malaysia. Nama cikgu kat sini. Maknanya guru-guru lain, bukan cikgu lah yang lain ni memang bukan calang-calang lah. Mereka ada yang pegang jawatan sebagai Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Munshi Dewan tu maknanya orang yang diberi macam tenaga pengajar lah. Maknanya tenaga pengajar yang diberi pekerjaan oleh DBP untuk menyampaikan maklumat tentang bahasa Melayu. Maknanya memang dilantik lah oleh DBP. Contohnya Cikgu Abdul Khalid bin Yunus, Chong Kok Seng, semua Munshi Dewan Bahasa. Memang terbaik buku ni. Ada resume, surat kiriman rasmi, semua jenis ada. Aduan, mohon kebenaran, surat pengecualian, semua ada. Kertas cadangan, karangan biasa. Ini untuk karangan bahagian A. Harga dia lebih kurang RM18 saja. Ini karangan bahagian A. So ini pula karangan bahagian B. Cikgu pun ada jugalah sumbangkan penulisan. Cikgu buat dalam 5 karangan je lah, tak banyak. So ini karangan bahagian B. Karangan bahagian B tu yang domain kan, domain awam, domain peribadi, domain kerjaya, domain pendidikan. Semua tema dalam buku teks ada. Memang diikut tema dalam di SKP dalam buku teks. So ini yang buku yang cikgu gunakan. Sebab cikgu perhatikan tak banyak syarikat-syarikat yang buat buku contoh karangan. Memang tak banyak. Kami ni merupakan syarikat pertama dekat Malaysia yang buat contoh karangan untuk SPM format baru KSSM. So kalau nak beli boleh hubungi cikgu lah. Okey. Bukanlah cikgu nak untung apa, cikgu nak share ilmu dengan kamu. Okey, boleh hubungi nombor ni Sebab cikgu ejen lah. Sebab cikgu penulis untuk SPM je lah. Yang TT3 tu tak ada. Apa TT3 lah? UASA tak ada lah. Ini pun cikgu dah tulis lama dah, 2021. Sekarang cikgu tak menulis lah. Dah tak ada masa. Nak mengajar kat sekolah lagi, nak tulis lagi memang tak ada masa. So cikgu dah pencen. Okay. Sekarang cikgu jadi penulis sajak je. Syarikat cikgu ni dia tak besar tau. Tak besar. Nama dia Crafty Prop. Dia bukan syarikat macam Sasbadi, Pelangi, apa lagi Apalah. Macam lah cikgu ingat. So syarikat tu memang besar. Sekali dia cetak dalam ada yang dalam 5,000 kan, 10,000 buah kan, banyak. Macam kami tak banyak pun. Tak banyak. Cetak pun dalam 1,000, 2,000 dia tak banyak. Dan lagi satu disebabkan penulis dia ramai kan. Kita ada lebih kurang 20 penulis. So loyalty yang dapat tu kita kena bahagi kepada 20 orang. So tak banyak. Jadi penulis buku dia tak kaya pun sebenarnya. Yang kaya dekat siapa? Penerbit. Penerbit tu ialah yang cetak buku ni. Syarikat. Itu dia boleh jadi kaya. Tapi kalau penulis tak boleh jadi kaya. Melainkan dia tulis seorang. Kan? Kalau kamu dengar novel kan? Novel. Dia tulis seorang je novel. Contoh novel apa 7 Hari Mista Ilmu kan? Dia tulis seorang. Memang banyak dapat loyalty. Lepas tu difilmkan pula. Dia buat drama.
lagi kaya dia. Sebab penerbit drama tu akan bagi dia royalty. Okay. So, penulis buku karya-karya novel ni boleh dikaya lah. Kalau bahan-bahan buku-buku ilmiah ni kurang sikit sebab dia tulis tu biasanya tulis bersama. Itulah cikgu layan sampai yang kedua je. Yang ketiga dah mengarut lah. Okay sambung-sambung. Allah, tak ada masa dah. Okay, so kamu dah faham. Kalau nak beli buku tu, kontak cikgu, nombor kat situ. Oh, rahsia. Duit berapa tu rahsia. Okay. Jom kita buat sama-sama. Sudah, muka keras. Baik, yang pertama sekali kita kena tulis alamat pengirim. Alamat pengirim. Okey, siapa nak tulis? Nampak kat sini. Setiausaha Persatuan. Setiausaha Persatuan. Setiausaha Persatuan. Setiausaha pula. Sorry. Itu nama jawatan kan? Sorry, Persatuan. Persatuan. Tapi dia tak beritahu kan persatuan apa. Nampak tak? Dia tak beritahu kan? So, kita boleh reka. Persatuan apa agak-agak? Yang biasa anjurkan aktiviti pesta buku ni. Ya, boleh Persatuan Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu. Kan ala-ala kita subjek Bahasa Melayu tu tulislah Persatuan Bahasa Melayu kan. Persatuan Bahasa Melayu. Satuan Bahasa Melayu. Lepas itu nama sekolah. Ya, nama sekolah. Kejap. SMK. SMK apa Contohlah SMK Raja Muda Musa. Contoh. Lepas tu tulis apa lagi? Postcode dia 33000 Kuala Kangsar. Lepas itu kena bergaris. Dah selesai. Tak perlu tulis negeri. Okey, so kita buat garis panjang. Kita buat garis panjang. Lepas tu alamat penerima. Kita hantar kat siapa? Sama juga. Tuan Pengetua. Tuan Pengetua. Copy paste balik. Sebab kita hantar sekolah kita lah kan. Alright. Selesai. Hujung ni letak tarikh kita tulis surat. Hari ni berapa bulan? 1. Alamak. 1 Februari. Dua 2023 Ini abaikan sebab tak boleh hilang dia punya format ni. Ni abaikan.
Okey, seterusnya panggilan kehormat, tuan. Tak boleh hilangkan boleh pun. Baik. Panggilan kehormat dan tajuk. Tajuk dia apa dia? Memohon kebenaran mengadakan apa? Pesta buku antarabangsa. Bukan mengadakan ni. Bukan dia yang adakan, dia nak pergi Bagus, menghadiri, mengunjungi boleh. Menghadiri. Menghadiri, mengunjungi, mengikuti boleh. Menghadiri pesta buku antarabangsa. Lepas itu kita buat garis panjang. Sekarang kita buat pendahuluan ayat format, kita copy balik ayat format tadi. Apa dia ni? Merujuk perkara di atas, saya bla bla bla, setiausaha persatuan apa dia ingin mohon kebenaran untuk mengadakan apa. Okey. So kita copy paste saja ayat format ni, kita kena hafal Okey, merujuk perkara di atas, saya. Siapa ni? Nama siapa nak ambil ni? Saya Ain Solehah. Nur Ain Solehah. Binti apa? Cikgu tulis binti Murad contoh contoh. Setiausaha. Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu ingin memohon kebenaran untuk menghadiri pesta, pesat pula, pesta buku antarabangsa titik. Right, itulah ayat format. Ya, setiap ayat format kita buat ayat rangsangan. Okey. Ayat rangsangan tu kita cerita tentang program yang kita nak buat tu. Bengkel yang akan dikendalikan oleh Okey, tengok balik bahan Okey, baik. Kita cerita saja tentang pesta buku tersebut. Pesta buku antarabangsa you have to find the best way to work. And you Ada and find to the best way that works for your you. Yeah, and find the best way to work for you. Yeah, best way that works for you. admin boleh mute admin. Find the best way that works for you
works for not on you, works for you. Works for you what? What you need to find. Ush. Macam 2 in 1 ni. Tuition BM dengan tuition BI sekali. Dahsyat. Pesta buku ini, pesta buku antarabangsa ini akan diadakan pada cuti persekolahan. Ya ke cuti sekolah? Ada tak cuti sekolah bulan 6? Ada kan? Pada cuti penggal lah. Pada cuti penggal. Pada cuti penggal. Benda apa? Program ini akan diikuti oleh sejumlah satu bas berapa orang? 30 lah, 30. Bas muat 40 kan? Kita buat 30 orang peserta daripada ahli Persatuan Bahasa Melayu. Lepas itu ayat arahan. Okey, ayat arahan tengok balik kita punya kehendak soalan tadi. Kebenaran dan tujuan. Okey, maknanya apa tujuan dia? Sama tadi kan? Betul tak? Sama macam karangan contoh ni. Dia nak tujuan kan? Nampak tujuan. Tujuan dan cara. Kita boleh ambil tujuan dan cara. Perenggan ke isi yang pertama, tujuan. Perenggan isi yang kedua ialah cara. Kita boleh copy. Okey, so kita boleh buat. Program ini. Maknanya pesta buku antarabangsa ni cikgu gantikan dengan program. Program ini mempunyai beberapa tujuan dan cara. Program ini dilaksanakan. Dah. So kita ada dua fokus tujuan dan juga cara. Alright. Jelas Setakat ni faham pendahuluan? Okey, kita buat pula isi. Ayat judul ayat judul. Tujuan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk apa tujuan dia kelas? Ada tak dalam bahan tujuan dia? Kalau tak ada kita kena cari idea sendiri. Apa tujuan dia agak? Tujuan kita mengikuti program. Apa tujuan kita nak pergi pesta buku antarabangsa? Takkan suka-suka kan? Untuk apa? Bagus. Menarik minat untuk baca buku. Bagus. Bagus. Untuk menarik minat. Untuk menarik minat
halaman pula. Amalan membaca. Murid-murid. Adalah untuk menarik minat-minat murid supaya mengamalkan amalan membaca buku. Alright, bagus. Sekarang ayat huraian. Okey. Macam mana kita nak huraikan dia? Melalui program ini, murid akan sedar bahawa amalan membaca sangat penting dalam kehidupan. Dah. Ayat impak. Apa kesan dia? Hasil daripada program ini diharapkan murid akan menjadikan amalan membaca sebagai apa? Murid akan menjadikan amalan baca sebagai amalan dalam kehidupan seharian mereka. Dah selesai. Senang kan? Yang ketiga, kita bagi pula apa dia cara program ini dilaksanakan. Okey. Cara program ini dilaksanakan ialah, apa cara dia? Siapa tahu? Tengok bahan balik. So, nak pergi kat sana mestilah naik apa? Naik bas lah kan? Cara program ini dilaksanakan ialah murid-murid dan guru yang terlibat. Dan guru yang terlibat akan menaiki bas untuk bergerak ke destinasi. Apa lagi yang kita boleh tengok lagi? Program start pukul 9 kan? Murid akan berkumpul di perkarangan sekolah pada jam 6. Cukup lah. Kita hentam saja 5 pagi. 5 pagi. Kita bagi lagi ayat huraian 2.
akan bergerak pada jam 6 pagi bersama guru pengiring. Okey, apa lagi? Program ini akan tamat pada jam 5 petang. Dah, cukup So, dah selesai kita buat ayat apa pula? Kesimpulan. Kesimpulan tu kita gunakan ayat harapan Saya berharap agar permohonan untuk mengadakan program ini mendapat kebenaran dapatan daripada pihak tuan. Segala pertimbangan dan sokongan daripada pihak tuan dihalukan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Kita copy balik. Kita copy saja ayat kesimpulan ini. Sama saja. Kita boleh apply untuk semua karangan kebenaran. Karangan pula. Surat kiriman rasmi tentang kebenaran. So, kita gunakan namanya ayat harapan. Surat kiriman tak ada ayat cadangan lah. Kita gunakan ayat harapan. Saya berharap agar permohonan untuk untuk mengikuti program ini mendapat kebenaran dan perhatian daripada pihak tuan. Okey, ayat harapan yang kedua. Ayat harapan yang kedua. Bukan pakatan harapan. Ayat harapan. Gurau. Segala pertimbangan dan sokongan daripada pihak tuan didahulukan ucapan terima kasih. Sudah. Okey, seterusnya ayat format sekian. Lepas itu Allahu Akbar. Lepas itu pengakuan yang mencintaimu. Tiba tak ada Yang benar Yang benar turunkan tanda tangan Contoh tadi siapa nama tadi? Sofia Ain Solehah. Sorry, Ain Solehah. Contoh Ain Lepas tu nama penuh Kita ambil nama penuh. Tapi huruf besar lah kelas huruf besar.
Okey, lepas itu tulis kamu punya jawatan. Apa jawatan kami? Jawatan kami. Jawatan kamu jadi. Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. SMK Raja Muda Musa. Okey, selesai So itu saja untuk surat kiriman rasmi yang berfokus tentang kebenaran. Nampak? Mudah kan? So kamu jangan timbul rasa takut kalau keluar karangan berformat ni. Sangat senang. Nah, mudah aja untuk kita kuasai sebenarnya. Betul? Alamak, lupa background lah. Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan? Untuk menambah ilmu pengetahuan. Oh, dah lama tadi sorry tak baca. Boleh. Tujuan dia kita boleh buat macam-macam untuk menambah ilmu pengetahuan. Apa lagi? Untuk memberikan kesedaran tentang amalan membaca. Apa lagi? Macam-macam lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita tangguh kelas pada malam ini. Kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. So, terima kasih semua. So, kita jumpa minggu depan.